Paskara Esports sekarang, adakah mereka akan sekali lagi menjatuhkan pasukan Gergasi setelah mereka berjaya menewaskan pasukan Todak? Jadi tanpa kita membuang masa, tanpa kita rasa takut sekali, sebab kita perlu berada dalam keadaan tenang, masih lagi berada di match yang kedua untuk hari ini. Jadi untuk anda semua, tolong bertenang lagi, tarik nafas, lepas. Terutamanya kita tengah duduk, risau tu. kita tengah duduk dekat kursi Osim kan. Jadi kita boleh saja tenang dengan begitu mudah, dan terutamanya untuk Red Esports dan juga pasukan SMG sebelum mereka memulakan game mereka yang pertama. Ada sikit masalah teknikal, memohon para penonton memahami sikit situasi kami. Tapi mengambil sikit masa dekat sini untuk berbincang tentang drafting kedua pasukan. Lafel, apakah direction yang perlu kita pergi dekat sini? Sebelum tu, Riz, I'm proud of you. Dah boleh baca dah bila game tak start je macam okay, tarik balik. Tak, dia woman instinct. Yes. Dia macam curse lah. Tadi first match pun sama juga. Game yang pertama. Game yang pertama? Tak, game kedua lah. Ya. Game yang pertama. Game pertama kedua. semua. Nampak? Tak semua perempuan betul. Dia punya insting macam tepat. Very good. Tapi ikut apa yang saya nampak dekat sini adalah, saya rasa untuk duduk pasukan, dia macam nak overcharge mereka punya goal ini. Sebab bila Brody dan Bruno dulu nak fight dengan Sasa kuat, tapi dengan ini kita masuk ke dalam Land of Dawn. Red Esports menentang dengan SMG. Kita pause lagi sekali. Saya suka buat timingan kita untuk game yang kedua hari ni. Dia macam tenang. Kan ada cross Osim. Tenang. Pause untuk pusingan yang kedua. Riz, kenapa macam dulu kita kena Awak kena tadi, saya hype up, saya kena balik. Dia mungkin syarat dia tak boleh puji. Tak boleh puji. Orang Johor macam ni Mungkin. Memang macam tu. Mungkin itu adalah kelemahan lah. Sekarang ni, saya nak tanya kepada Riz, dengan insting wanita awak melihat drafting sebentar tadi, siapa yang mempunyai kelebihan untuk mendapatkan kemenangan daripada segi draft sahaja? Okay, kalau pada segi draft, sebenarnya tak ada masalah. Dulu draft tadi nampak sebenarnya diorang stable. Cuma sekarang ni mungkin kita akan tengok macam mana mereka execution kan cara permainan mereka untuk game kali ni. Yang saya nak cakap tadi adalah mereka nak overcharge mereka punya goal ini kerana Bruno dan juga Brody, dua-dua boleh gerak dengan sangat agresif dekat goal lane, dan itu akan menyebabkan game ni mulakan tempo dengan sangat laju. Dan lagi ada Kaja dan juga Kufra. Dua-dua hero juga boleh takap. Cuma Kaja kena level 4, Kufra level 2 pun dia dah boleh gerak dengan jauh lebih agresif. Jadi apa yang saya harapkan adalah perlawanan yang agresif dekat kawasan goal lane, tapi boleh jadi juga di mana dua-dua Roma cuma protect dekat kawasan mid, protect dekat kawasan jungle, dan biar saja mereka 1v1. Kalau menang, kalau kalah tak nak buat apa. Tu kita tengok adakah dua pasukan akan melakukan pemilihan yang sama rata. Mungkin satu pasukan memberikan fokus kepada pelindungan kepada bahagian goal lane, manakala satu pasukan pula memberikan fokus kepada arah yang berlainan. Alright, in 3, 2, 1, chopper! Kita masuk dalam game. Kalau kita pause lagi. Okay, tak selamat. Okay, dah berikan sedikit masa, dan terus saja Mal memberikan tekanan yang cukup tinggi kepada salah satu cubaan untuk mencolik purple buff sebentar tadi, tidak berjaya daripada Red Esports. Awak betul warna? Tadi orange lah. Betul lah, orange. Tak saja nak kenakan sebab biasanya saya yang colorblind kan. Tapi Melboy tak bagi awak water, paksa menggunakan flicker. Seperti mana yang saya cakap tadi, supercharge kawasan gold lane, Kufra level 1, level 2 dah boleh gerak dah. Okay, kalau kita nampak pada minute of permainan tadi, sebenarnya apa yang berlaku adalah mirroring, which is pasukan tim SMG mereka berikan fokus untuk pressure dekat goal lane, tapi pasukan Red Esports mereka pressure pula dekat ESP lane pasukan tim SMG. Tekanan pada dua arah yang berbeza dekat sini, tapi sekarang ini kita dapat melihat kedua pasukan yang cuba untuk memberikan tekanan daripada fasa awal game lagi, tapi ini masih lagi belum membuahkan hasil. Dan sebentar tadi Melboy yang menerima tekanan terlalu tinggi, kita dapat melihat Red Esports mula memberikan rotasi, mula memberikan fokus lebih tinggi lagi untuk melindungi Melboy. Ya, macam mana sekalipun kita tengok Melboy walaupun kalah tadi, dia punya positioning dekat lane sebenarnya agak ke depan, dan kita tengok kat bawah tu Miko pun dia dah standby, tapi dengan tu Mal akan start gerak-gerak sikit dekat kawasan bottom lane, jangan biar Melboy kena punish lagi. Jadi dekat dalam game ni, lagi sekali Mal dia punya power spike lambat sedikit berbanding dengan Kufra Miko. Dan kita juga kena melihat ada ataupun tidak burst damage daripada Red Esports untuk memulakannya. Tapi lihatkan bagaimana tim SMG mereka cuba untuk tekankan kedudukan ESP lane berbanding dengan goal lane.
Setengah nyawa kepada Amal, sedikit membahaya untuk memulakan turtle yang pertama, tetapi masih lagi meneruskan perjalanan kepada arah tersebut. Mungkin masih lagi menyimpan decimation untuk mendapatkan first blood dekat sini, tapi lihat pasukan SMG menjangkakannya. Ya, betul sekali. Dan kalau kita lihat sekarang untuk pasukan e-sport, mereka cuba sebenarnya untuk mengganggu kedudukan turtle pada kali ini, maafkan saya, tapi lihatlah bagaimana Stormy terus mengejar Amal dan mendapatkan first blood. Tapi lihatkan pula bagaimana Aaron, dia cuba untuk menghalau pasukan SMG daripada memberikan bantuan kepada Saza, tapi lihatkanlah bagaimana Saza dia ada sebarang masalah untuk mengunci turtle tersebut meskipun perlu korbankan Smooth. Kita jangkakan decimation daripada Amal, tapi daripada Stormy yang lebih awal lagi untuk membuahkan kali ini invasi di kawasan purple buff. Baik sekali sebenarnya tangkapan tersebut, tapi Super Exot kita lihat dia terpaksa membazikan Fika yang ada untuk melarikan diri, walaupun Miko agak berbahaya, tapi kita lihat bagaimana tangkapan yang sangat kemas sekaligus menyebabkan pasukan e-sport tadi dalam keadaan yang agak berbahaya. So tadi apa yang saya nampak boleh katakan Red Sport mereka punya positioning agak kucak-kacir menyebabkan tim SMG mereka macam okay, kita just ke depan and then kita cuba untuk paksakan fight dekat sini, di mana kalau tengok daripada segi kekuatan mereka jauh lebih awal berbanding dengan Red Sport, dan lagi Super Exot yang menggunakan Novaria dekat sini untuk dia punya damage scaling betul-betul sakit. Dia perlukan 2 item at least. Masa sekarang ni dia boleh poking, tapi dia nak habiskan fight tu sememangnya masih tak cukup. So continuous damage daripada Red Sport sebenarnya pada masa ni agak tak kuat. Sebab tu saya mempersoalkan tadi bila Kaja dan juga Novaria, dia punya combination macam not the best. Bukanlah yang paling tak bagus, tapi maybe not the best. Ya, masih lagi memerlukan masa untuk mendapatkan power spike, terutamanya untuk melakukan combo dengan lebih kemas. Tapi pasukan SMG dengan invasi purple buff seperti tadi tidak berjaya untuk dicolik, tetapi sekurang-kurangnya tak diberikan kepada Amal. Ianya terpaksa diambil oleh Mal sebentar tadi. Ini tetap akan mengganggu Amal daripada segi kadar farming. Asal ekor terus saja dibuka di bahagian bawah, tapi lihat pasukan SMG yang mulakan gerakan negatif. Ya, betul sekali. Tapi kita lihatkan pula bagaimana sekarang kedua-dua pasukan mereka cuba untuk berikan pressure di bahagian goal lane, which is sekarang mereka cuba untuk berikan ruang supaya goal lane mereka boleh bergerak dengan bebas. Tapi tiada sebarang ruang sebenarnya sebab mereka cuba untuk mengelakkan daripada bergerak ke ESP lane berbanding dengan goal lane. Jadi sekarang ni dia punya persoalannya adalah Red Esport bila boleh mereka gerak agresif. Sebab kalau tengok kat gold lane, awal-awal dah boleh. EXP pun awal-awal dah boleh. Tapi dekat pada bahagian mid, itu yang nampak macam okay, diorang kena tunggu. Dan sekarang ni kita nampak Smooth dan juga Aaron, dua-dua cutting lane saja. Jadi dia adalah perlawanan siapa yang boleh rotate terlebih dahulu. Tapi nampak macam Aaron nak paksa fight lawan dengan Smooth. Ya, sebab kalau kita lihat Amal telah pun tamatkan perjuangan dia untuk mendapatkan purple buff, tapi sekarang Smooth berpusing-pusing cuba untuk mengganggu sebenarnya pasukan e-sport daripada memberikan tumpuan mereka untuk mendapatkan objektif permainan. Dan sekarang kita melihat match up daripada EXP laner, Smooth yang berjaya mendapatkan kelebihan dekat sini dengan menjadikan tekanan di bahagian atas. Tapi sekarang ni serta yang seterusnya, Tapi kita lihatkan bagaimana Saza terus memberikan fokus walaupun agak bahaya sebenarnya untuk Smooth terpaksa bacakan fikir yang ada. Cantik sekali escape yang telah pun dilakukan, tapi lihatlah bagaimana Amal telah pun ditumbangkan. Satu nyawa telah pun digugurkan. Tapi lihatkanlah pula bagaimana Super Exot dijatuhkan, memberikan double kill kepada Stormy. Tapi lihatlah Stormy masih lagi masuk keadaan triple kill diberikan kepada Stormy dan menggugurkan Melboy. Smooth, Stormy. Bila je kita lihat mereka berdua tidak melakukan prestasi yang cukup-cukup hebat seperti tadi. Smooth bagaimana beliau melakukan zoning dengan begitu lama, menahan dua ahli pasukan e-sport, tetapi masih lagi berjaya untuk menyelamatkan diri. Ini juga memberikan ruang kepada Stormy melakukan pencaturan bagaimana pergerakan beliau untuk mendapatkan kill demi kill. Dekat sini boleh tengok yang Stormy ni dia orang yang baik hati. Baik hati ya? Dalam game ni pun dia tunjuk macam mana nak pakai Martis. Aduh, tutorial. Tutorial macam mana nak pakai Martis. Dia punya gerak, saya tengok nama baru, jap, ini Stormy. Dia tak pakai Martis, dia pakai hero apa ni? Baru tengok, Valentina. Ya, sebab kalau kita tengok sebenarnya hero Valentina ni dia sebenarnya macam menguncang-acirkan pemandangan kita. Kita lihat macam okey, pasukan e-sport macam nak dapatkan kill, tapi sebenarnya bukan pasukan e-sport tapi tim SMG. Dan boleh dikatakan untuk kali ini Stormy agak selesa kalau nak mengambil setup, boleh saja mengambil di baja. Cuma kalau nak dapatkan kill adanya decimation. Tapi di bahagian atas Aaron, Aaron menerima hukuman yang agak berat sebenarnya. Lihatlah Miko macam mana dia cuba untuk menahan pergerakan Aaron, tapi Saza telah pun tiba-tiba kejadian cuba untuk menumbangkan Aaron. Tapi lihatlah Aaron tersekat, tak boleh nak ke mana-mana, nyawa yang agak rendah terus dihempaskan dirinya. Dan sekarang ni kita tengok pada bahagian bottom lane. Nampaknya Map jangan tu dapatkan Smooth. Wow, Smooth tak boleh nak ke mana-mana, terus digugurkan di bahagian bawah. masa dikorbankan, tetapi juga membenarkan Red Esport untuk mendapatkan menara mereka yang pertama di bahagian bawah. Ini mungkin akan membenarkan Melboy untuk mendapatkan farm yang sangat-sangat diperlukan. Tapi bercakap tentang farm, pasukan SMG jauh berada di bahagian hadapan. 3,000 gol perbezaan pada minit yang ke-6. Ini boleh dikatakan perbezaan yang agak besar juga. Sekarang ni saya tengok untuk Red macam mana mereka nak lakukan team fight. Nak tak nak Aaron kena ada dekat situ. Kemudian yang selebihnya kena react dengan sangat bagus dengan apa yang dilakukan oleh tim SMG. Kerana tim SMG mereka punya engage sangat-sangat kuat dengan ada Fredrin dan juga Kufra. Jadi macam bagi mereka masuk dulu,
Sebab kalau Red Esports mereka commit dengan awal, lepas tu kena tangkap ramai-ramai, sememangnya tim SMG sepatutnya menang semua team fight. Tapi kita juga kena melihat bagaimanakah Aaron akan tegak. Kerana kalau tertangkap oleh pasukan SMG, ianya menjadi masalah disebabkan mobility yang agak perlahan. Miko cuba untuk menghalau Emal sebenarnya, tapi lihat kalau Aaron cuba bergerak pada belakang, penalty zone kau dibuka, tapi tiada sebarang masalah. Saza berjaya untuk mendapatkan title pada kali ini, tapi lihatlah bagaimana Saza bergerak yang sangat agresif. Tapi nampaknya seorang nyawa daripada pasukan eSports telah digugurkan, iaitu Melboy. Di sini kita boleh nampak betapa sukarnya Melboy nak lakukan apa-apa, tapi Saksa tak henti. Tapi nampaknya pasukan SMG mereka terus paksakan, dan Emal telah pun digugurkan, tapi Stormy Divine sebenarnya ada menarik beliau, tapi serapa ditumbagian. Double kill dia kepada Smooth, dan Stormy mampu lagi untuk melarikan dirinya, tapi lihatkan pula bagaimana Smooth dia menghalau Aaron untuk pulang sendiri. inilah sebab kenapa saya katakan pasukan SMG pasukan yang paling lengkap untuk musim Liga kita kali ini. Lihat setiap gol, segala-galanya memberikan impact yang cukup besar dekat sini daripada segi kerjasama mereka, menyebabkan kenapa mereka mampu untuk bergerak agresif. Stormy yang sepatutnya mati seperti tadi, tapi disebabkan bantuan daripada ahli pasukannya yang lain menyebabkan beliau menjadi lebih bersinar. Saya cuma nak cakap, dalam game ni ada 9 kill. 8 kill tersebut, Stormy terlibat. Itu je yang saya boleh cakap. Kemungkinan yang paling tinggi untuk mendapatkan MVP. Tapi sekarang ini kita dapat melihat pasukan SMG dengan tadi 3,000 perbezaan gol. Sekarang terus melonjak kepada 7,000 gol. 2 kali ganda. Ini menyebabkan untuk pasukan Red Esports semakin lama semakin jauh ketinggalan. Walaupun kebiasaannya kita melihat kalau ada Matis, kalau ada Bruno, snowball sepatutnya menjadi milik mereka. Dekat sini sebenarnya Red Esports mereka kena jaga mereka punya positioning, sebab berkali-kali sebenarnya kalau kita dissect satu persatu team fight yang dilakukan, yang latest tadi adalah perlawanan kat kawasan Teta. Saya pun tak pasti kenapa Aaron commit bila dah nampak yang Emal dah larikan diri dengan sangat-sangat jauh. Jadi nampak macam mereka punya fight tak synchronize. Seorang masuk, seorang nak lari. Seorang lari, 4 orang nak masuk. Jadi memang nampak macam apa yang mereka nak lakukan sebenarnya. Mereka kena betul-betul bincang dan execute serentak. Sebab sekarang nampak macam 5 orang yang kebetulan bermain dalam satu tim. Ya betul, ibarat macam public digabungkan satu tim. Sebab kalau sekarang untuk pasukan eSports, kita lihat bagaimana Emal dia cuba untuk mencari ruang, mencari mana-mana player pada pasukan SMG. Tapi pasukan SMG mereka cukup solid sekarang dengan kedudukan yang ada. Lihatlah bagaimana sekarang lot yang diambil, tiada sebarang rasa ketakutan untuk mereka. Walaupun kita lihat Aaron cuba untuk mengganggu sebenarnya kedudukan lot pada kali ini, meskipun rakan seperjuangan yang lain memberikan fokus untuk mendapatkan tarik yang bahagian atas, tapi lot ini terus dikunci oleh pasukan SMG. Red Esports masih lagi memberikan ruang kepada Melboy untuk mendapatkan farm seketika buat ketika ini. Kita masih lagi menantikan combo pick off daripada pasukan Red Esports dengan adanya Divine Judgment daripada Mal, dan kemudian suapkan kill tersebut kepada Melboy. Manakala Aaron dan juga Emal akan ditugaskan untuk mengganggu barisan hadapan pasukan SMG. Buat masa sekarang, kita boleh cakap di mana sekurang-kurangnya perbezaan gol antara EXP dan juga gol tak terlampau jauh beza. Walaupun 1000 gol tu boleh jadi perbezaan satu item, tetapi masih boleh fight lah. Dan saya masih tak tahu kenapa Exot pakai boots ni. Tapi macam mana sekalipun, Lord tengah marching ke kawasan tengah dan Saksa cuba untuk zone Aaron keluar. Maksud sekarang ni Red Esports boleh tahankan base mereka, tapi sampai bila? Team SMG, adakah mereka nak gerak agresif, nak paksa, ataupun mereka just nak take it slow and push sedikit demi sedikit? Dan kalau kita melihat untuk Red Esports, kemampuan mereka untuk melakukan pertahanan tidaklah begitu hebat. Tapi Stormy, Cantik sekali Stormy. Kita dah bagaimana tadi tarikan IMU yang menggunakan Divine Judgment yang ada sangat baik. Tapi lihatlah, Mal telah pun dijatuhkan, berikan double kill buat Exot. Tapi Saza telah pun ditumbangkan terlebih dahulu di saat Miko berjaya untuk mendapatkan double kill. saya cuma nak cakap Stormy dia ada banyak buat tutorial dekat sini. Betul. Bagaimana nak menggunakan Tapi Miko, lihatlah takkan Westside kemas. Aaron telah pun dijatuhkan. Begitu juga dengan Melboy. Walaupun immortality telah pun dipecahkan, masih lagi mampu untuk menggugurkan player daripada pasukan Red Esports. Saya punya mulut dah tenganga besar. Tiba-tiba Miko buat play dan sekarang ni menyerang kawasan tengah disebabkan Red Esports mereka dah respond. SMG masih menunjukkan hormat yang besar. Mungkin Stormy kurang sedikit. Mereka back off. Mereka bagi ruang. Tapi Stormy saya boleh nampak dia tengah fikir, nak 1v5 ke tak nak? Terutamanya dengan KDA, beliau 5 kill kosong kematian dan juga 7 assist, meletakkan beliau jauh di bahagian hadapan daripada segi perbezaan gol dan juga level dekat sini. Sebabkan kenapa begitu yakin pada di bahagian hadapan menjadi gangguan yang besar terhadap Red Esports. Kerana untuk Red Esports juga, mereka kena fikir sekarang ni Stormy akan memberikan fokus untuk lakukan setup ataupun untuk mengeluarkan damage. Dua-dua boleh. Dua-dua dia ajar. Okay, macam ni pakai Martis, macam ni pakai Gajah, Jadi pakai Terisla. ni pakai maybe. Okey, tapi sekarang untuk pasukan SMG mungkin
Kita nampak bagaimana mereka cukup selesa, tapi kita lihat bagaimana mereka tidak memaksa keadaan untuk mendapatkan kemenangan untuk kali ini. Tapi untuk pasukan e-sport juga mereka cuba sehabis baik untuk mempertahankan kristal mereka, tapi lihat bagaimana Miko cuba untuk menangkap seorang player tersebut, tapi Aaron tak boleh nak ke mana-mana, terpaksa ditumbangkan terlebih dahulu. Seperti yang tadi Riz katakan di awal permainan di saat drafting, untuk pasukan e-sport, mereka sebenarnya perlu berikan fokus kepada Aaron. Sebab setiap kali Aaron melakukan satu pick off ataupun setiap kali Aaron cuba untuk membuka map, di situ juga pasukan SMG mereka tahu kat mana letaknya key point player daripada pasukan e-sport. Dan sepatutnya apabila Aaron tertangkap, patutnya respon yang pantas daripada e-sport perlu dilakukan untuk memberikan serangan balas. Kerana jika tidak, agak merugikan Aaron untuk membuka map di bahagian hadapan, menadah damage dan memberikan kematian yang sia-sia. Tapi sekarang ini, Lord yang seterusnya pasukan SMG memulakannya. Adakah e-sport akan memberikan saingan? Kalau melihat perbezaan level kedua-dua jungler, tak sepatutnya dilakukan. Sedikit sukar untuk mereka mencapai angan-angan mencolek Lord ini. Just nak cakap lawa lah Freddy punya skin ni. Dia sebab skin je mungkin banyak orang pakai Freddy balik. Ya, betul. Dia sebab skin lawa je. Masih lagi mengekalkan kadar pick yang tertinggi, hanya sedikit di bawah Edit sahaja. Dan sekarang ni, pasukan SMG dengan adanya bantuan Lord mereka yang kedua, Luminous Lord ini, kita kena melihat bagaimanakah mereka akan melakukan serangan dan juga bagaimana Red Esports nak melakukan pertahanan apabila perbezaan ekonomi dah pun mencapai 10,000 gol. Saya suka observer bila kita puji kan. Dia terus macam, betul lah, kita tengok skin ni. Lawa. Siapa belum beli, pergi beli. Dia terus bagi highlight dekat situ. Tapi bila berbual pasal highlight, Lord jalan ke arah tengah. Ya, betul sekali. Dan lihatlah bagaimana mereka terus masuk ke perkarangan pasukan e-sport, dan pasukan SMG mereka sabar. Mereka cuba untuk mencari cara menarik keluar pasukan e-sport daripada perkampungan mereka. Tapi lihatlah, pasukan e-sport mereka cuba sehabis baik menjatuhkan Lord dulu, mempertahankan kristal mereka. Walaupun pasukan SMG cuba untuk menekankan mereka keluar, tapi pasukan e-sport cukup tenang sekaligus menjatuhkan Lord terlebih dahulu. Sekarang ni kita boleh tengok di mana walaupun ada 10,000 perbezaan gol, Red Esports masih cuba untuk clearkan lane mereka. Kalau masuk pada bahagian late game, Super Exort dan juga Melbourne mungkin boleh keluarkan damage yang cukup besar, tapi saya sendiri tak confident sangat. Miko cari target dari ke depan, tidak berjaya untuk dapatkan Aaron. Ya, tapi lihatlah bagaimana device judgement yang dibuka. Miko ditarik terlebih dahulu, terus menjatuhkan Miko. Tapi lihatlah bagaimana pasukan SMG, mereka terus berundur ke belakang. Di saat setiap satu player di mereka ditumbangkan, mereka tidak lagi paksa pertelingkahan yang berlaku. Sebaliknya, mereka memilih untuk berundur. Ya, pasukan SMG lebih agresif, tapi kita juga kenali mereka sebagai pasukan yang cukup berdisiplin, boleh saja disengage pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, Red Esports masih lagi berjaya untuk melakukan pertahanan, masih lagi ada ruang bernafas, ruang untuk melakukan serangan balas. Tetapi kita kena lihat daripada segi itemization dekat sini, di mana untuk Melboy rasanya ada 2 Wind of Nature. Rasanya dia tersalah beli dekat situ. ataupun kita yang tersilap. Betul. Ataupun kita yang silap nampak. Ya. Tapi tengok daripada itemization, daripada Exort juga. Ini lebih pada build utility. Damage dia takkan banyak. Dia boleh open map. Dia boleh poking pakai dia punya second skill. Tapi nak harapkan damage besar dengan build ni belum lagi. Betul, belum lagi. Kalau ada Divine Claim, tapi sekarang ini Emma. Emma akan terus dikejar, tapi nampaknya masih lagi cuba untuk mempertahankan dirinya. Nyawa yang agak rendah. Aaron terus masuk, penalty zone dibuka, cuba untuk menjarakkan kedudukan pasukan SMG dengan pasukannya. Tapi lihatlah Aaron terus digugurkan oleh Sasa. Kita nampak tadi Mal dia masuk, dia tengah fikir. Dah pakai conceal dah, nak tangkap tak nak tangkap. tak nak. Tapi kalau melihat disebabkan sebentar tadi Emal dah tak ada damage terlalu tinggi. Kalau mereka nak melakukan commit pun, mereka kena mengambil kira damage dealer mereka salah satunya telah pun tiada. Jadi mengabaikan sahaja Aaron untuk dijatuhkan, sekali lagi mengobatkan diri untuk keselamatan tim mereka. Very unfortunate lah, Aaron yang kena Pengorbanan yang besar. Pengorbanan yang memang susah lah jadi EXP. Memang susah. Dapat EXP lane dah macam Romo yang baru. Ya, betul. S5 pick EXP. Dan sekarang ni pasukan SMG dalam keadaan yang cukup tenang, terus saja memulakan lot yang seterusnya. Red Esports nampaknya ingin memberikan saingan. Asal ikut terus dibuka, Emal mungkin akan menjadi mangsa. Sebenarnya tangkapan yang sangat baik dilakukan oleh Miko, tapi Emal masih lagi mampu untuk melepaskan diri daripada tangkapan tersebut. Tapi sekarang lot ini akan diberikan tumpuan terlebih dahulu. Namun untuk pasukan Esports, adakah mereka akan terus melakukan satu kontes ke atas lot tersebut? Tapi lihatlah Emal menerima damage yang agak besar sebenarnya daripada pasukan SMG. Smooth
kedudukan yang agak berhampiran dengan pasukan Red Esports cuba untuk melakukan zoning dengan lebih baik, tapi Miko masih lagi cuba untuk melakukan open map mencari satu persatu player daripada pasukan Red Esports. Minion Dekat dalam base dekat pun. base. Tapi nampaknya Super Exot masih lagi sempat untuk pulang untuk membersihkan minion wave yang akan berlalu. Tapi lihatlah bagaimana Mal Immortality telah pun dipecahkan, tapi Mal akan digugurkan terlebih dahulu. Tak boleh nak ke mana-mana, telah pun dijatuhkan. Tapi Smooth menerima damage agak besar. Immortality telah pun dipecahkan, tapi Smooth masih lagi mampu. Tak mampu. Dia juga telah pun ditumbangkan oleh Bellboy. Tapi sekarang fokus untuk pasukan SMG akan terus diberikan kepada Lot. Tapi lihatlah bagaimana Emal telah pun digugurkan. Bellboy daripada belakang cuba untuk berikan bantuan, tapi Miko Flicker yang dibuka melakukan satu kapal kata Bellboy telah pun menjatuhkan Bellboy. Aaron Immortality juga telah pun dipecahkan. Aaron cuba untuk melarikan diri, tapi tak boleh nak ke mana-mana. Aaron juga telah pun dijatuhkan. Lihatlah bagaimana Super Exot hanya tinggal bersendirian cuba untuk melakukan satu pertahanan ke atas kristal mereka, tapi tak boleh nak buat apa-apa. Pasukan SMG terus mendapatkan mata kemenangan yang pertama menentang dengan pasukan Red Esports. 19-5 pasukan SMG sekali lagi menunjukkan identiti mereka, pasukan yang cukup kalkulatif daripada segala serangan mereka. Sememangnya kemenangan yang sangat bersih di mana kita nampak SMG dan lagi Stormy menunjuk cara macam mana nak pakai hero mereka sendiri. Ini adalah pembuka yang sangat confident untuk SMG, tetapi Red Esports nampak gayanya mereka kena pergi balik ke dalam mereka punya room untuk discuss apa yang mereka perlu perbaiki untuk masuk ke dalam game kedua. Tapi saya gemar permainan yang dipamerkan oleh Miko sebentar tadi. Walaupun team fight yang besar-besaran, tapi bagaimana fokus beliau hanyalah kepada Melboy sahaja. Target lock. Dan kerana beliau juga sedar itu adalah syarat kemenangan untuk Red Esports, dan apabila telah pun berjaya untuk menangkap beliau, Red Esports dah tak mampu nak melakukan apa-apa. Ya, tapi apa yang Riz nampak sebenarnya untuk pasukan e-sport, mereka ada pilihan. Sama ada mereka nak berikan ruang kepada Melboy untuk mengeluarkan damage yang besar, ataupun mereka cuba untuk berikan pertahanan kepada Aaron untuk melakukan pick off demi pick off. Tapi sayang sekali, mereka seolah-olah tak mampu. Mereka tak tahu nak pilih sama ada mereka perlu jaga Melboy ataupun jaga Aaron. Dekat sini, saya hampir nak cakap just buat draft untuk protect Melboy. Tapi untuk tu, sebelum tu kita nak tengok siapakah most valuable player untuk team SMG yang menangkan game tadi. Dan sekarang kita akan tengok The Prodigy Stormy. Very nice guy. Dia tunjuk tim sebelah. Okay, macam ni pakai Kaja, macam ni pakai Martis. Ya, memang berhak. Banyak tugasan yang dilakukan oleh beliau pada hari ini. Bukan saja berusaha untuk mendapatkan kemenangan, tetapi juga sedikit sebanyak memberikan ajar bagaimana nak untuk menggunakan hero yang penting. Tapi sekarang ini, inilah sebab kenapa beliau dipilih sebagai MVP. 7 kill, 0 kematian, 11 assist dengan game kill participation 95%. Satu je kill yang dia tak terlibat. 7-0-11. Ini menunjukkan 24 jam dia sentiasa buka. Ya, betul sekali. Sebab kita nampak dia macam Stormy. Awal game tadi dia dah dapat triple kill. 1 lawan 4. Cuma satu tadi, hampir je. Kalau satu lagi tadi tu dia berjaya dapat, dah boleh maniak dah dekat situ. Ya, dan kita juga dapat melihat bagaimana untuk pasukan SMG, mereka tak ada masalah untuk meletakkan tugasan kepada siapa yang akan melakukan setup ataupun memulakan tim fight di bahagian hadapan terlebih dahulu. Adakah Stormy, adakah Smooth ataupun Miko. Jadi ini boleh dikatakan mereka ada pelbagai cara bagaimana mereka nak memulakan sesuatu. Kita akan dengar mic check. Agak menarik kalau saya nak dengar di mana Stormy nak kejar ke depan. Yang lain semua cakap, no, babe. Stormy cakap, no, I'm going forward. Mari kita dengar mereka punya mic check. This is your moment. Game on. Test. Stop. Hello. Start one by one. Thinking what? Thinking of you. Don't lie lah. You're thinking to talk. I thought two. Nice guys. Nice one. Mid. Chill. Nanti. The start. Sniper. I'm ready to start. Just fight. I chase. Bruno. Go. Chase. Stormy nyawa dah tak ada, tapi dia buat lag je. Dia macam, just another day. Kalau mati pun tak apa. Kalau mati pun tak apa. Dia dah buat kerja dia. Dia dah siapkan dia punya KPI. Ajal dekat tangan Tuhan. Hidup, mati-mati. Dia tak cakap apa-apa pun. Dia just macam, ya. Cuma satulah dekat pasukan SMG ni yang kita tengok apa yang biasa komposisi pasukan mereka. Di mana tak kisahlah ESP lane ke, dia punya goal laner ke, mid laner ke, dan semua role yang ada player mereka cukup memberikan kita kata prestasi yang sangat baik. Mereka tahu kerja mereka apa, mereka tahu kat mana mereka perlukan berikan fokus terlebih dahulu. Jujur saya cakap, yang saya lagi interested nak tengok adalah damage dikeluarkan oleh dua-dua pasukan.
Saya rasa macam mungkin tak Melboy keluarkan damage paling tinggi dekat dalam game ni. Lagi disebabkan Stormy dia involve dengan banyak sangat fight. Tapi agak menarik kalau dia masih berjaya untuk keluarkan damage yang paling tinggi. Sekarang kita akan tengok itemization daripada team SMG. Di mana dekat sini Valentina Stormy early dengan mid game sebenarnya kuat, tapi dia bukan pakai assassin punya emblem, dia masih pakai mage punya emblem. Ya, tak ada masalah, terutamanya dengan adanya bargain hunter dekat sini memberikan sikit sebanyak diskaun, ditambah lagi dengan kill demi kill yang didapatkan oleh beliau pada fasa awal game. Ini yang mempercepatkan lagi itemization beliau, boleh menyiapkan Clock of Destiny dengan lebih awal, Lightning Tension bersama dengan Divine Cliff. Kemudian lihat Bloodswing juga telah pun disiapkan, menyebabkan kenapa beliau lebih yakin lagi untuk bermain agresif di bahagian hadapan. Ya, betul sekali. Dan sekarang, untuk pasukan daripada SMG, kita dapat lihat pula bagaimana dengan Sasa. Dia gunakan emblem assassin dekat Brody. Ya, itu antara sebab saya rasa kenapa dia boleh berjaya untuk menentang dengan Melboy dekat bottom lane. Tapi lagi sekali, perbezaan kuasa antara Kufra dengan juga Kaja, di mana early game Kufra lagi kuat. Walaupun yes, poking daripada Kaja kuat juga level 1, tapi itu adalah poking, itu adalah damage, dia bukan crowd control. Sekarang kita akan tengok untuk Red Esports pula, di mana Assassin Emblem juga digunakan kepada Bruno dan juga Novaria dan juga Martis. Jadi ada banyak penetration pada bahagian awal game, tapi mereka tak ada setup yang bagus yang menyebabkan damage tu boleh dikeluarkan. Saya rasa macam kalau dalam game ni, katakan ada Cho, mungkin akan nampak berbeza sedikit. Ya, dan contoh kalaulah berjaya untuk menggunakan Divine Judgment daripada Mal dekat sini, digabungkan bersama dengan Bruno, tetapi item masih lagi belum disiapkan secara menyeluruh. Dan saya juga tertanya, masalah yang besar sebab taklah begitu jauh ketinggalan. 161,000 berbanding dengan 192,000, 30,000 saja yang membezakan. Ini lebih kepada bagaimana team fight daripada Red Esports nampak seperti kurang kemas dekat sini. Berapa kali kita melihat Evan di bahagian hadapan menggunakan satu, tiada follow up, dibiarkan seorang diri, dan ini menyebabkan satu mangsa mudah untuk pasukan SMG. Ya, betul. Sebab untuk pasukan e-sport, mereka dah tahu setiap kali bila Aaron cuba untuk melakukan satu pick off, ataupun setiap kali bila Aaron panggil mereka untuk datang, tidak pasti sama ada mereka daripada segi komunikasi tidak ada ataupun insting mereka tidak ngam. Jadi menyebabkan Aaron sentiasa masuk bersendirian dan tak ada follow up langsung daripada rakan seperjuangan yang lain. Saya rasa dia memang communication tak ngam sangat. Sebab saya rasa macam biasanya kita dapat team bila masuk ramai-ramai. Dekat sini memang nampak seperti tak tahulah, mungkin kena dengar dulu macam mana mereka punya mic check. Tapi kita akan tengok dekat dalam jungle betapa banyaknya advantage untuk team SMG dekat sini, sebab 100% pada bahagian purple milik kepada SMG, 66% milik pada SMG dekat kawasan orange buff. Tetapi untuk red 50-50, setengah Emal dapat, lagi setengah sesiapa saja daripada SMG dapat. Ya, dan di mana ada juga yang terpaksa disalurkan kepada Mal sebentar tadi. Ya, walaupun kiranya untuk pasukan SMG mereka melakukan invasi